Assalamualaikum, hai there. Di luar sana kita tunggu yang lain untuk masuk kita punya live Facebook hari ni. Program yang sama, Brown Bag Lunch. Boleh dengar saya ke? Jelas ke? Mungkin kita boleh tengok komen. Dah ramai ke yang masuk live kita? Alright, apa khabar anda semua di luar sana? So, hari ini bersama saya Fiza, Kaunselor Unit Psikologi dan Kaunseling, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor. Bersiaran dengan tajuk yang telah kita war-warkan Zoom in hoarding disorder during MCO. Alright. Okay. So, kita tunggu lagi sekejap lagi saya akan mulalah sambil saya setting saya punya peralatan semua. So, harap anda semua mungkin tengah ready untuk lunch di luar sana. So, hari ni mungkin BDR ke ataupun hai Puan Sabasia Hussein. Assalamualaikum. Lecturer yang disayangi di Kedah. Semoga sihat-sihat saja hari ni. So, terima kasih kerana mengikuti saya. Agak malu lecturer ikut saya punya slot hari ni. So, boleh tegur-tegur jika ada kesalahan ni student buat hari ni untuk live. Okay, so kita tunggu lagi rakan-rakan untuk bersama saya hari ni dengan tajuk yang tidak asing lagi. Saya minta juga kepada semua, kalau boleh wanita-wanita di luar sana yang mana banyak sangat hobi mengumpul, hobi orang kata hobi yang berkaitan dengan penimbunan barang ni. So jadi kita akan berdiskusi, berbincang hari ni berkenaan tajuk hoarding disorder during MCO. So kita nak zoom in sikit tajuk hoarding disorder ni. Pernah dengar tak? Okay. Hai Puan Siti Azura Bahadir, lecturer saya juga. Dia wish good luck untuk saya hari ni. Terima kasih Puan kerana membantu saya pagi-pagi. Hari ni kita chat pagi tadi dalam WhatsApp. So agak rindu kepada semua lecturer-lecturer saya yang berada di Kedah UUM. So bersama saya hari ni saya sangat terharulah dengan sokongan para pensyarah UUM untuk saya hari ni. Okay, so kita dah boleh mula ke ni? So kalau tengok saya macam tengah buat kerja kan. Itulah. Tengah tengok gambar ni. Banyak sangat gambar. Dah 10 tahun kerja. Rasa-rasa sangat sayang nak buang semua gambar-gambar lama kan. Simpan sampai penuh lah laptop saya ni. Ni laptop ketiga dah nak penuh juga laptop ketiga. Laptop pertama, kedua pun dah penuh. So rasa sayang nak buang dokumen kerja daripada masuk kerja dulu sampai sekarang. Gambar-gambar daripada start muda sampai sekarang muda lagi. Tapi dah 10 tahun kerja, still rasa macam tak nak buang lah, sayang sangat. Sebab apa? Semuanya kan ada sentimental value, betul tak? So kadang-kadang rasa macam nak tengok lagi. Ni saya tengah tengok lah ni. Nak sorting, nak tekan delete tu rasa sayang sangat. So macam mana anda semua di luar sana? Ada tak juga orang kata hobi macam saya tu kan? Simpan gambar banyak-banyak. Kadang-kadang share dengan kawan-kawan ni gambar. Lepas tu tanya balik kat kawan-kawan. Kau simpan lagi tak gambar masa kita dekat universiti dulu? Dah 12 tahun yang lalu. Kawan cakap, dah hilang lah. External aku dah rosak lah. Lepas tu saya akan cakap apa? Kau ni sampai hati kau buang gambar. Kan itu ada sentimental value. So jadi benda tu akan bertimbun. Data yang kita simpan secara soft copy. Tu secara soft copy Tapi hari ni mungkin saya dah boleh mula Kita tengok hari ni dah ada 14 orang. Baru 14 orang. Tak apa, mungkin semua sibuk tengah nak lunch. Tapi kita akan save ni. Kita akan orang kata nanti tunggu lagi siapa-siapa yang akan masuk. Sambil lunch pun boleh. Nama program pun Brown Bag Lunch kan. Jadi kita sambil makan lah. Maknanya anda kenyang sambil dengar apa saya cakap, tapi saya lapar di sini. So siapa-siapa nak hantar lunch pun kita alu-alukan kepada unit psikologi counselling hari ni. Okay. So mungkin saya akan teruskan dengan live hari ni. Tengah hari ni biasanya slow sikit. Alright. Nampaknya saya tak berjaya lagi lah nak buang gambar-gambar lama ni, sayang. So kena simpan dulu, nanti baru fikir balik nak buang ke tak. Termasuk dokumen kerja ni. Ada 10 tahun. Dah berat juga ni laptop ni. Tapi jalan penyelesaian bukannya clearkan laptop tau. Beli laptop baru. Adakah bagus macam tu? So kita akan bincangkan hari ni Okay. So kalau anda dengar tentang hoarding disorder. So hoarding disorder ni apa?
So biasanya orang akan kaitkan hoarding disorder ni dengan orang kata kondisi mental yang agak sukar untuk dibuang bagi setengah-setengah orang. Tetapi biasanya orang beranggapan yang hoarding disorder ni kan adalah satu penyakit ataupun gangguan mental yang tidak bahaya. Dia rasa okey-okey sahaja kalau saya hoarding disorder. So apa itu hoarding disorder? So siapa yang kat luar sana kalau rasa nak share juga dengan saya apa itu hoarding disorder pun boleh juga. Alright, kita tengok lagi ada Hanzak ni, Puan Henny ni. Puan Henny ada kat luar, mungkin boleh sharekan kepada kawan-kawan EO semua untuk join hari ni, terutamanya wanita-wanita yang dah ada tudung sampai 5 kotak tapi dia pakai tudung yang sama saja setiap hari ataupun setiap minggu dia ulang tudung yang sama saja. Mungkin juga ada kasut sebanyak 4 rak tapi yang dia pakai hari-hari yang sama warna hitam saja. Oh, macam bercakap tentang diri sendiri juga sebenarnya. Alright, okay. So, saya tunggu lagi. Dr. Aspa Laila Abdullah. Terima kasih doktor daripada UTHM hari ni menyokong saya. Hari ni nampaknya yang bersama saya yang komen ni semuanya adalah orang kata inspirasi hidup saya sendiri, Dr. Aspa. So jadi orang yang saya orang kata terinspirasi lah bekerja sambil belajar. Dah tamat PhD pun. So insya-Allah mungkin saya boleh mengikut jejak Puan Aspa nanti, Dr. Aspa kita. Dr. Aspa Laila ni daripada UTHM adalah sahabat kepada kita punya setiausaha bahagian Tuan Haji Hasrin Kamal bin Hashim. Okay. So saya teruskan hoarding disorder during MCO. So during MCO ni anda banyak berada di rumah, BDR mungkin. So jadi jika rumah kita tersusun rapi, tak banyak sangat barang, mungkin kita tak rasa sesak, betul? Tetapi apabila rumah kita tu dipenuhi dengan barang yang kita rasa macam banyak sangat sentimental value-nya, sayang nak buang, ditambah lagi dengan ahli keluarga semua duduk sekali. So jadi nak cari tempat nak online pun agak susah, betul? Jadi nanti meja makan tu penuh dengan laptopnya. Tapi orang kata mungkin dengan anak-anaknya yang kena kelas online. So jadi benda tu akan membantu atau tidak kita dalam mengendalikan emosi ataupun beradaptasi untuk work from home during MCO. Jadi kita bagi maksud dulu tentang hoarding disorder ni. So kalau anda tahu tentang hoarding disorder ni, biasanya orang yang agak sukar untuk melepaskan barang-barang yang orang kata lama. So dia simpan, orang kata si penimbun barang, kita boleh panggil si penimbun barang mungkin. So biasanya dia akan kata nanti akan ada guna barang ni. Mungkin juga nanti akan boleh bagi buat something tentang barang ni. Ataupun mungkin sayangnya nak buang sebab yang ni mak saya bagi, ni arwah atuk saya bagi, ni kawan baik saya bagi. Tapi barang-barang tu sebenarnya dah tak boleh guna pun. Dia berbeza dengan mengumpul barang. Mengumpul barang tu mungkin hobi kita. Kita collect, contohnya kita collect apa? Handbag. Tapi semua benda tu kita pakai. Bukannya kita collect sampai satu bilik penuh handbag, lepas tu semua tak pakai. Tu pun boleh dikira sebagai hoarding disorder. Biasanya orang macam ni dia anggap benda tu semua ada sentimental value. Lepas tu keadaan semakin teruk. Semakin lama semakin teruk. Kalau bagi wanita, mungkin adalah barang-barang yang kita akan kumpul kan. Contoh tudung, handbag. Apa lagi? Mungkin juga barang-barang peralatan dapur. Pinggan, mangkuk. Banyak sangat dekat almari tapi yang digunakan yang biasa saja. Yang lain kita simpan. Akhirnya tidak terpakai, hanya menjadi sebagai koleksi yang dilihat dan akhirnya memenuhkan kawasan rumah. Kalau lelaki pula kat luar sana biasanya apa yang ditimbunkan? Ada jawapan di kiri kanan saya ni. Kasut katanya. Sama macam perempuan juga. Lelaki dia akan beli kasut tapi dengan harga yang mahal, dia buat koleksi, dia pakai sekali ataupun dia simpan dalam almari juga. Sebab apa? Sebab dia nak buat koleksi. Tapi sekiranya benda tu boleh dijual balik nanti, okey. Ni tak, dia sayang nak jual balik. So benda macam ni sebenarnya biasanya orang beranggapan seperti biasa, betul? Tetapi sebenarnya keadaan akan semakin teruk sekiranya rumah kita, tempat kediaman kita ataupun bilik dekat tempat kerja kita dah dipenuhi dengan barang-barang yang kita simpan yang sayang nak buang tu. So itu nama dia hoarding disorder. Si pengumpul barang yang orang kata kadang-kadang kritikal sangat masalah ni. Semua benda sayang nak buang kan. So macam mana nak buat? So kita tengok komen lagi. Alamak, kita ada artis juga yang masuk ni daripada Kementerian Dalam Negeri, KDN, Cik Muhammad Faizal. Hai Cik Faizal, sahabat saya. Ataupun aka Rahim Sepatu. Muka dia sama dengan Rahim. Hai Cik Faizal, jangan marah. Okay, so kita tengok lagi. Ada lagi siapa ni?
Puan Lau Pek Jin daripada JPA tak silap. Sahabat-sahabat kaunselor hari ni ramai yang berkomen di sini. Terima kasih kerana menyokong saya dan berharap kita dapat sharing info hari ni tentang hoarding disorder. So Puan, kemas sikit-sikit, join group Facebook Buying Nothing Project. Boleh give away kepada yang mencari atau yang akan mempergunakan pemberian kita tu. Okey, itu mungkin nanti kita akan bincangkan macam mana cara kita nak atasi hoarding disorder. Soalan yang baik. Okey, siapa lagi ada kat sini saya tengok dulu sebelum saya ulas lebih lanjut. Okey, lagi. Alright. Okey, Cik Faizal nampaknya marah di situ. Woi. Ha. Okey, Cik Faizal ni sahabat baik saya lah. Terima kasih kerana mengikuti saya hari ni. Hai Cik Muhammad Naim. Bersama saya juga hari ni Cik Muhammad Naim daripada mana ni ya? Ke sahabat saya juga ni dari UMT Cik Naim Okey, so boleh hai lagi. Siapa lagi ajak sahabat-sahabat join sekali untuk sharing hari ni. Mungkin kalau bukan saya je sebagai orang kata memberi info, anda pun boleh bagi info. Hai Puan, Cik Mun. Cik Mun daripada Yayasan Warisan Johor. Cik Mun suka kumpul apa? Kasut ke, tudung ke kumpul handbag? So jadi perempuan biasanya banyak ni nak kumpul. Kan? Okey. So nampaknya Cik Faizal, terima kasih. KDN akan sentiasa memberi sokongan penuh dan tidak berbelah bagi kepada unit kaunseling SUKJ. So persahabatan yang orang kata agak akrab, dah 10 tahun kita bersama untuk orang kata wujudkan satu jaringan yang baik. So nampaknya kiri kanan saya ada geng-geng saya juga ni. Cik Amirul Hakim ada sebelah saya dan Tuan Syazan ada depan saya. Diorang gelak-gelak, mungkin saya ada salah cakap pun. Okey ni siapa ni, susah nak sebut ni. Ichigo Myvet. Assalamualaikum Puan. Tak tahu nama sebenar. Cik Mun kata dia suka collect puisi. Puisi bukan hoarding disorder lah. So mungkin boleh share dengan kita nanti puisi-puisi Cik Mun. Okey. Tuan Syazan, YDP Pontian kata dia suka kumpul stamp. Mungkin stamp yang ada gambar gadis yang cantik kot. Kita kenakan dia balik sebab dia kenakan saya kan. Okay. Alright. A very good topic. Topik ni sebenarnya saya suka kerana kadang-kadang macam ada kaitan dengan diri sendiri. Okay. Okay. Kalau nak tahu sebenarnya kalau DSM yang sebelum ni, DSM-4 semua, tak masukkan lagi hoarding disorder ni dalam kamus DSM kita. Tetapi dalam DSM-5, orang kata dia telah digazetkan ataupun dimasukkan sebagai salah satu penyakit ataupun kesihatan mental lah, penyakit kesihatan mental. So jadi kalau kita beranggapan itu adalah biasa, sebenarnya kita kena tengok balik diri kita, adakah perlu kita menjadi orang kata si pengumpul barang ataupun hoarding ya. Okey, 1 daripada 50 rakyat Malaysia cenderung untuk menjadi hoarders. So maksudnya apa? Kadang-kadang kita pernah dengar kan, kita pergi mungkin ada berita sebelum-sebelum ni dekat media sosial yang melihat contohnya ada sebuah rumah tu dipenuhi dengan anak, suami dan isteri, tetapi rumah tu macam penuh sangat kerana salah seorang daripada anggota keluarganya sangat suka mengumpul barang-barang terpakai yang dia rasa macam nanti one time kita akan boleh guna. Contohnya dia beli perabot-perabot terpakai, bila ada orang nak bagi barang-barang terpakai tu dia akan simpan dekat rumah. Dari tahun ke tahun dia tak buat cleansing. Maknanya bila tak buat cleansing, benda tu akan penuh kat rumah. Sehingga apabila kawan-kawan ataupun saudara mara nak datang ke rumah dia, nak duduk pun tak ada tempat dah. Sebab apa? Dia kata dia sayang barang-barang ni. Sebab one time dia kata boleh guna ataupun mungkin boleh orang kata buat something yang boleh mendatangkan manfaat, contohnya duit ke apa ke. So jadi benda macam tu kadang-kadang kita kena tengok balik. Sebab jika ada satu barang masuk, kalau boleh ada satu barang juga yang keluar. Itu lebih baik So jadi jika tidak, benda tu akan orang kata berkumpul lama-lama. Kerana kita hidup ni makin lama makin berusia. Jadi bila kita berusia ni, kita nak satu condition tempat tinggal ataupun tempat kerja yang orang kata terapeutik lah, yang memang tak penuh sangat So jadi benda tu perlu ada lah Okay, so ada soalan lagi ke? Koleksi dan hobi tak sama ke Puan? Okay, kalau hobi dengan koleksi tu adalah benda yang bukan hoarding disorder So maknanya kalau kita ada koleksi, contohnya koleksi apa, handbag, contohnya setiap kali keluar version baru handbag tu kita akan beli, setiap jenama kita akan simpan. Tetapi kita guna benda tu, sebagai orang kata keperluan harian kita.
Yang tu adalah koleksi. Ataupun hobi, macam tadi kata kumpul stamp lah, kumpul gambar lah, ataupun kumpul sesuatu. Tetapi jika di-arrange dengan baik, so itu bukan hoarding lah. So maknanya yang hoarding ni dia bila telah mengganggu, orang kata emosi kita, telah mengganggu kehidupan seharian kita, itu yang kita maksudkan hoarding. Sebab agak menggerunkan sekarang, sebab bila ada statistik yang menyatakan 1 daripada 50 rakyat Malaysia cenderung menjadi hoarders. So paparan ni orang kata kita terpaksa bincangkan kerana ia mengganggu kehidupan kita. Sebab apa? Bertahun-tahun lamanya kita akan buat benda yang sama. Contohnya baju kan. Sehingga akhirnya baju-baju tu kita akan cakap macam ni. Contohlah, mula-mula umur 18 berat 45. Mungkin umur 22 berat dah 60. So baju yang masa umur 45 tu pun kita masih simpan lagi. Kita kata, maybe nanti umur aku lanjut sikit, aku akan kurus balik, so aku boleh pakai balik baju yang size S tu. So jadi benda tu berkumpul, makin lama makin banyak, dan makin lama kita makin beli lagi, dan akhirnya tersimpan macam tu saja. So itu kadang-kadang orang kata mengganggu emosi dan orang kata kesihatan mental. Kerana apa? Kita tidak belajar melepaskan sesuatu yang orang kata kita sayang ataupun yang berharga lah kononnya. So jadi kalau semua dah kita kata ada sentimental value, so jadi bilanya kita nak cleansingkan semua. Okay, so kita tengok juga, ada soalan lagi ke? Tapi betul tu, nak buang sayang kan, lagi-lagi dah simpan lama. So jadi ada yang cakap nak buang sayang dah simpan lama. So jadi sama juga sebenarnya dengan saya. Kadang-kadang macam satu benda tu kita dah simpan lama, kita sayang nak buang. Tapi kalau kita tak buat, tak mula dari sekarang, dia berlanjutan sehingga penuh satu tempat tu. So bila kita akan buat benda tu kan. So jadi kat sini hoarding disorder ni berlaku pada siapa? Okay, during MCO ni mungkin boleh tengok kat rumah anda tu, mana bilik yang penuh dan barang apa yang agak penuh dekat bilik tu. Sehingga mungkin anda rasa macam banyak sangat barang. So jadi cuba tanya balik diri sendiri, adakah perlu barang ni. Mungkin kita boleh sortingkan barang-barang tu, mana yang perlu, mana yang tidak. So jadi sebab orang kata penghidap hoarding disorder ni, dia tidak boleh berpisah daripada barang-barang dia tu. Setiap benda dia sayang. Walaupun dia kemas, tapi dia rasa lagi sayang. Walhal benda tu tak perlu. Benda tu tak perlu dah. Mungkin bagi dia benda tu sentimental value. Tapi kalau barang tu dah rosak mungkin, ataupun barang tu you dah tak boleh pakai. Contohnya baju tu memang dah tentu saiz you masa remaja. Sekarang you dah SL, dulu S. Kenapa you perlu simpan lagi? Mungkin depan saya dan kiri kanan ni ketawakan saya. Mungkin dia kata ni mesti cerita pasal diri sendiri lah. Tapi jangan risau, sebab dulu saya pakai XSL, tapi sekarang saya pakai M. So jadi saya berubah lain sikit daripada orang lain. Tetap juga nak cerita macam tu kan. Okay. So Muhammad Azmi, barang lama tinggi nilainya, dia kata. Yes, mungkin lah ada orang kata barang-barang lama ni yang dikategorikan antik, mungkin dikategorikan yang ada value. Contohnya macam jam, jam-jam yang limited edition. Contohnya ada satu benda barang antik yang memang ada harga, yang tu kita boleh simpan. Sebab mungkin apa, kita boleh jual balik dengan harga yang lebih tinggi. Ia menjadi pendapatan sampingan pada kita. Tapi yang hari ni saya cerita ni tentang hoarding disorder, di mana barang tu kadang-kadang dah rosak pun, tapi kita nak simpan juga. Kenapa? Sebab kita rasa macam sayangnya nak buang. So jadi kita kumpul sampai akhirnya bertimbun. Itulah hoarding disorder. Okay, alright. Kita bagi contoh kes sikit. Tadi saya dah bagi kan. Kita tengok juga tau, selain daripada pakaian lama, mungkin tudung lah, baju lah, seluar, mungkin apa lagi, kasut, handbag, pakaian. Lelaki perempuan sama je hoarding disorder ni, tak ada bezanya. So jadi kita tengok pada hoarding disorder yang berkaitan dengan teknologi. Contohnya tentang soft copy yang kita simpan. Contohnya kita seorang pekerja yang telah bekerja 10 tahun ataupun 20 tahun, kita still lagi nak simpan semua soft copy dokumen ataupun gambar-gambar lama dalam laptop, external hard disk, pen drive. So jadi external hard disk dia dah ada sampai 10, pen drive semua dah penuh. So laptop, desktop semua penuh. Dan itu juga sebenarnya kita boleh kategorikan sebagai hoarding. Kenapa kita kata hoarding? Sebabnya kita sangat sayang nak melepaskan benda-benda tu, dan kita rasa macam
one time mungkin berguna lah paperwork punya soft copy ni, nanti kita akan buat lagi program yang sama maybe, ataupun gambar-gambar lama. One time contohnya saya bagi satu situasi gambar lama yang kita tak nak delete. Okay, ni anda semua mesti ada buat. Contohnya kita pernah ada pasangan kekasih lama ataupun yang jadi mantan ataupun ex kan. So kita pun ada banyak kenangan dengan dia. Contohnya kita simpan lagi gambar tu. Walaupun kita telah berkahwin, kita simpan. Akhirnya penuh lah. Contoh satu eksternal tu adalah kenangan you dengan orang yang pernah you cintai sebelum ni. So sampai you dah berkahwin, dah beranak pinak, dah nak tua pun, orang kata masih lagi simpan. Kenapa? Katanya nak mengimbau kenangan. So ada sentimental value. So benda macam tu pun kita kena tengok lah sebenarnya. Sebab orang kata benda ni jadi obsesif. Obsesif tu maksudnya kita nak simpan semua benda. Kita rasa benda tu sukar untuk kita lepaskan. Termasuk memori lah maksudnya. So ada soalan lagi tak? Okay. Puan Low kita, apakah punca yang menyebabkan hoarding disorder Puan? So saya akan bincangkan lagi sekejap lagi punca hoarding disorder. Okay, so saya nak ulas juga tempat penginapan kita akan semakin penuh sekiranya kita tak buat cleansing, kita tak buat orang kata sorting untuk barang-barang yang kita perlu lepaskan. So jadi benda ni kalau kita tahu sekarang mungkin kita ada simptom-simptom hoarding ni, apa kata kita cuba keluar dan kita cari satu cara untuk kita lebih minimizekan kita punya tempat ataupun diri kita sendirilah lebih fleksibel untuk melepaskan sesuatu. So memang orang kata bukan mudah untuk lepaskan sesuatu, lagi-lagi ada sentimental value kan. Tapi mungkin orang di luar sana juga biasa mendengar yang kita perlu berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu maksudnya apa? Memanglah satu benda tu ada sentimental value, tapi dia akan lebih ada value sekiranya benda yang kita sayang tu kita bagi dekat orang lain dan dia bermanfaat. Okay. Biasanya penyakit ni akan semakin melarat lah. Contohnya, pernah tak nampak orang yang dia suka kumpul botol air yang dia beli daripada mana-mana tempat. Contohnya dia pergi satu tempat tu, dia ada botol air. Dia kumpul sampai akhirnya penuh satu bilik tu dengan botol air. Kalau dia susun cantik-cantik, mungkin nampak macam koleksi kan. Tapi bila dah cantik dan penuh, akhirnya rumah yang kecil tu pun penuh dengan botol air tu. Adakah kita assume yang benda tu perlu atau tidak? So kita kena fikir balik. Mungkin tak bersepah kan, tapi penyakit macam ni biasanya dia tetap suka kumpul barang-barang yang tak perlu. Okay, nampaknya macam haus kan gitu. So kita tengok lagi soalan, mungkin tak ada. So sekarang ada 29 orang, mungkin yang lain busy memasak. Alright, tak apa sebab kita akan biarkan dulu. Dah banyak sebenarnya. Kembara Ilora. Hai Kembara Ilora. Salam Puan, nak tanya apa yang perlu dibuat atau peranan orang sekeliling kepada si holder disorder. Hoarding disorder. Okay. Alright. Ada yang ni Nur Azma, Tahniah SKJ. Okay. So nanti saya akan ulas juga tentang apa yang kita nak buat ataupun support system kepada orang yang ada hoarding disorder ni. Alright. So siapa lagi ni? So banyak juga yang tanya soalan hari ni. Barang-barang sentimental value ni kadang-kadang tak okey juga. Susah nak move on ke arah melepaskan masa silam. So Cik Mun kita cakap macam tu kan. Ya, agak sukar kan nak lepaskan apa yang orang kata masa silam. Ada tak kategori yang dekat luar sana ni yang macam saya suka kumpul teddy bear sehingga menyebabkan nampaknya apabila saya cakap haus, Puan Henny pun hantar air Okay, minum dulu boleh? Alright, okay. Alright so tadi macam saya cerita ada tak di luar sana yang macam saya yang suka kumpul teddy bear daripada kecil sampai besar. So saya ada satu bilik yang ada satu koleksi teddy bear sehingga orang kata walaupun teddy bear tu bukan saya beli sendirilah, kebanyakannya orang bagi, termasuk bekal-bekal kekasih Okay, so saya still simpan lagi. So ada tak yang hobi macam tu? So saya sekarang tengah cuba clearkan benda tu untuk dia beri kepada kanak-kanak, kawan-kawan, anak-anak, kepada kawan-kawan saya lah, supaya saya tak akan jadi hoarding yang simpan teddy bear banyak-banyak. Tu je lah benda yang saya suka simpan. So mungkin kat luar sana ada lagi kan, boleh share dengan saya apa yang anda suka simpan. Ustaz Muhammad Firdaus Abdul Hamid. Hai Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. So apa khabar Ustaz? So terima kasih mengikuti live saya hari ni. Ustaz Firdaus semalam keluar TV. So jadi artis kejap semalam daripada Mak HJB Ustaz Firdaus. Okay. So Muhammad Naim kata barang mistik tu ada power ke? So ada yang cerita pasal menyimpan barang mistik. Yang tu saya risau sikit barang mistik yang macam mana kan? Kalau barang antik saya tahu, barang mistik tu macam mana? So boleh simpan ke? Boleh nampak ke barang mistik tu? Okay. So kita boleh bincangkan bersama Alright. Okay. Alright. Tadi ramai tanya kan macam mana nak atasi benda ni. Okay. So saya nak share juga sebenarnya tentang coping skill lah. Coping skill untuk hoarding disorder during MCO ni. So boleh share juga apa yang anda buat dengan barang-barang yang bertimbun tu. Okay. So yang pertama rawatan yang pertama. Rawatan pertama apa saja pun, contohnya hoarding disorder ni berkaitan dengan kesihatan mental. So yang pertama anda kena rujuk siapa? Psikiatris, mungkin boleh kaunselor, mungkin boleh ahli psikologis, boleh untuk dapatkan apa? Terapi-terapi yang boleh membantu anda untuk mengatasi hoarding disorder. So jangan risau, belum kena makan ubat pun. Ada yang kata, tanya dengan saya kan, hoarding disorder ni boleh kena macam sakit mental yang teruk ke? Banyak cara untuk kita atasi hoarding disorder sebenarnya. Satu lagi, atasi dengan cara mengawal diri sendiri daripada ia semakin melarat. Contohnya sekarang ni kalau kita rasa kita ada simptom, dahsyat nak kumpul je. Contohnya sampai ke setakat ni dia ada lagi koleksi tudung-tudung lama dia. Dia dah umur 50 mungkin. Tudung lama daripada umur 20 tahun. Dia simpan lagi berkotak-kotak. Walaupun elok lagi, mungkin boleh dipakai. Tetapi bilakah waktunya untuk anda pakai? Dan nampak kan simptom kat situ. So apa yang perlu kita buat adalah coping skill. Kejap lagi saya share lagi. Selain jumpa psikiatris, jumpa ahli terapis, jumpa psikologis, jumpa kaunselor untuk buat sesi. Ada lagi cara-cara untuk kita coping skill. Lagi-lagi during MCO kan, banyak duduk kat rumah. Jadi kita boleh buat dah langkah pertama mungkin kan. Okay. So ada soalan lagi daripada Puan Lau Pek Jin kita. Sahabat saya juga ni, thank you Puan Lau Pek Jin. Okay. Pada pandangan saya, kalau sekadar koleksi tak ada sampai mengganggu gugat kesejahteraan keluarga, okey lagi. Hoarding behaviour akan jadi kategori disorder kalau sampai ke tahap keselesaan kesejahteraan keluarga terjejas. Terima kasih untuk info tu, agak betul kepada anda di luar sana. Hoarding disorder ni masih lagi okey sekiranya benda tu just koleksi. Kita kumpul dan tak mengganggu ketenteraman kita dan keluarga kita. Tapi apa yang kita bincangkan hari ni, hoarding disorder yang bila mana dia dah ganggu hidup kita, dah ganggu anak kita. Mungkin anak dah tak ada ruang untuk bermain dalam rumah. Suami pula mungkin bagi isteri yang hoarding disorder ni, suami pula dah rasa macam setiap bilik penuh dengan koleksi kita sehingga tak ada ruang untuk diri dia sendiri. Kadang-kadang selalu dengar kan, bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga, baju, kasut, handbag isteri. Bilik keempat, almari satu je kecil. Itu je lah baju suami, yang lain semua isteri punya. So jadi itu dah jadi macam mengganggu orang lain. So itu yang kita tengok hari ni. So saya punya lecturer pula, Puan Sabasia Hussein menyatakan, saya ni simpan buku-buku kanak-kanak. Anak saya tak baca dah lebih separuh saya sedekahkan merata tempat. Tanya kepada Puan Sabasia, mungkin kan itu salah satu cara coping skill kan. Kita sedekahkan barang-barang yang kita rasa kita dah tak perlukan. Daripada dia menjadi koleksi kita, lebih bagus jika kita beri dan memberi manfaat pada orang lain. Contoh buku tadi, sedekahkan pada kawan-kawan yang ada anak-anak kecil kan. Jadi dia boleh bacalah buku-buku yang Puan Sabasiah kita sedekahkan ni. Terima kasih kepada lecturer saya yang memberi info tersebut. Ada Cik Abu-Abu, boleh join tak? Tapi macam dah join je, hai Cik Abu. So join lah, boleh share sekali kepada kawan-kawan. Mungkin ada kawan-kawan di luar sana yang nak tahu tentang hoarding disorder. Alright, okay. So kita tengok balik coping skill tentang hoarding disorder ni. Kadang-kadang kita rasa sayang kan nak buang barang-barang tu, tapi yang paling penting adalah kita kena buat sorting dan cleansing untuk barang-barang tersebut. Mana yang kita nak simpan, mana yang nak sedekahkan, mana yang nak hadiahkan, mana yang dah rosak mungkin kita boleh buang. So itu salah satu cara coping skill. Jadi during MCO ni, banyak duduk kat rumah, kerja dari rumah, mungkin boleh ambil masa sedikit. Sewaktu malam mungkin kita boleh mulakan aktiviti tu jika rasa ada simptom-simptom hoarding disorder.
Mungkin dalam orang kata krisis COVID-19 ni, ramai di luar sana yang memerlukan bantuan kita, betul. Contohnya pakaian-pakaian yang telah kita simpan lama. Kadang-kadang kita ada barang-barang ataupun pakaian yang kita beli dan mungkin pakai sekali je ataupun memang tak pernah pakai pun. So jadi kita simpan, still simpan kerana kita rasa macam sentimental value. Apa salahnya kita sedekahkan ataupun hadiahkan pada orang lain. So kita akan dapat satu kelegaan dan dapat membantu orang lain sebenarnya. Okey. Nak kawal diri daripada hoarding disorder ni bukan buat cleansing yang sikit-sikit tau. Sebab kadang-kadang kita kemas, masuk kotak, lepas tu kita cakap, yang ni simpan lagi lah sebab rasa macam sayang lah nak buang. Yang ni sentimental value ni zaman masa saya muda, masa saya kurus lah apalah semua kan. Tu contoh baju So jadi apa yang perlu anda buat untuk coping skill ni adalah total cleaning. Jadi kena betul-betul nekat, yang ni bagi kat orang, yang ni dah rosak, buang. Yang ni hadiahkan dekat kawan-kawan yang memerlukan. So jadi itu yang perlu dibuat. Kemas rumah, buang barang-barang yang tak perlukan lagi. Benda macam ni mungkin tak boleh buat dalam waktu sehari dua. Mungkin makan masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tetapi anda perlu sorting. Mana yang anda nak sedekahkan, mana yang anda nak hadiahkan. Contoh kalau barang-barang tu ada sentimental value. Contohnya limited edition ke apa. Cubalah jual kan. Jual mantu dapat harga yang lebih tinggi. Contoh apa seperti koleksi jam, koleksi kasut. Kalau lelaki koleksi kasut. Sebab lelaki ni kasut dia biasa mahal. Ada yang macam custom made juga kadang-kadang kan. So jadi boleh jual. Jadi daripada tak terpakai dan akhirnya rosak. Sebab saya pun ada pengalaman. Kumpul handbag banyak-banyak dan akhirnya bila check semula handbag tu ada yang belum pakai pun sebenarnya. Dah rosak pun kan sayang. So kalau kita hadiahkan ke orang lain, mungkin akan buat orang lain bahagia, orang lain gembira kan dengan hadiah kita. Okey. So seterusnya apa lagi? Kita tengok lagi. Sekarang ni ramai juga yang jual macam apa? Free market ataupun buat pre-love ataupun free market. Free market ni maksudnya kita buka satu kios, siapa nak ambil lah barang ni percuma. Ataupun ada yang buat pre-love. Pre-love ni mungkin dia jual lah dengan harga yang lebih murah. Itu pun boleh juga sebenarnya. Okey, seterusnya kadang-kadang kita rasa macam coping skill ni agak susah. Tetapi sebenarnya bila kita dah orang kata lepaskan barang-barang yang kita tak perlukan tu, kita akan rasa lega. Satu perasaan yang orang kata tak dapat digambarkan kat sini Sebab kita kena tahulah bila kita memberikan, kadang-kadang kita akan rasa macam satu perasaan yang happy bila melihat orang yang kita berikan barang tu gembira. So ada soalan lagi tak? Nur Zaima, saya suka beli baju anak-anak sampai tak muat almari. Ada yang tak terpakai lagi, ada yang dah sedekahkan juga. Tapi still nak beli lagi. Alright, okay. So jadi Puan Zaimah tadi pakaian anak-anak, dia kata pakaian anak-anak. Macam mana saya nak atasi? Mungkin yang kat bawah tu dah ada pula yang menjawab. Tok Syazlan saya ni, partner in crime saya, dia jawab. Cara nak mengatasi tu dia kata suruh tambah anak Okay. So macam mana kalau anak tu bukan, contoh baju yang dikumpul baju anak perempuan, dapat anak lelaki, macam mana? Okay, so kena jawab juga Puan Zaimah. Mungkin cara awak tu untuk sedekahkan tu dah cukup baik lah. Tetapi mungkin taklah satu rumah tu penuh dengan baju anak kan. Mungkin sikit-sikit je, tak mengganggu lagi kehidupan kan. Saya risau ni bila share tentang hoarding disorder, dah nanti semua kat rumah rasa, aku hoarding ke? Aku hoarding disorder ke? So aku ada sakit mental lah. So jadi itu stigma So jadi nak confirm kan anda hoarding disorder ke tidak, still lagi kena rujuk kaunselor, kena rujuk psikiatris. Jadi confirmkan anda ada ke tidak hoarding disorder Alright, okay. So ada lagi ke soalan? Okay, ada yang cakap kat sini, tengok kepada keperluan atau kehendak. So itu betul jugalah keperluan atau kehendak. So jadi kalau beli barang tu ikut keperluan lah. Kalau kehendak semua benda kita nak kan, tapi lastnya tak sempat pakai. Alright, KJ Kun, hoarding disorder ni boleh diwarisi ke? KJ Kun ni tak silap saya salah seorang pelajar UM juga, betul? Yang sedang sambung PhD sekarang rasanya. Psikologis juga kan? Okay. Alright, kejap saya tengok soalan dulu. Hoarding disorder ni boleh diwarisi ke?
Mungkin barangnya boleh diwarisi, tapi hoarding disorder ni adalah satu orang kata gangguan mental ataupun sakit mental yang tidak diwarisi lah. Contohnya kalau ayahnya ada hoarding disorder, takkanlah anaknya pun ada hoarding disorder kan. Kecuali mungkin dia melihat kepada hobi ayah dia yang buat, bukan hobi, tabiat ayah dia yang hoarding disorder tu, menyebabkan kadang-kadang ada orang kata impact kepada keluarga yang lain. Mungkin dalam keadaan yang tidak selesa di rumah, tapi dia bukan diwarisi. Okay, so itu yang paling penting lah. Gangguan ni tidak diwarisi. Okay, kita tengok lagi. Puan Lau Pek Jin kita ada lagi. Okay. Okay, dia kata jika orang ni tanya. Okay, susah pula nak baca ni. Alright, kejap-kejap. Banyak pula yang masuk. So, saya kena scroll atas balik semula. Okay, macam mana saya ni suka simpan barang tu ini sampai semak rumah. Kerana ucapan tanya atau kena ucap tanya atau kesedaran beliau. Good to have kesedaran, so boleh bincang untuk tindakan. Okay, so jadi kalau macam kita ada klien yang datang, contohnya lah psikologis ataupun kaunselor-kaunselor sahabat saya di luar sana, jika ada mungkin klien kita yang datang menyatakan yang macam mana saya memang suka simpan barang tu sampai semak rumah. So, apa yang kita nak ucapkan pada dia? So, jadi kita tanya dia balik, apa yang dia nakkan dalam hidup dia kan? So, dia nak rumah dia semak ke dia nak clear? So, kalau dia kata dia still lagi sayang, so mungkin ada rawatan-rawatan yang kita boleh buat lah. Contohnya ada teori-teori yang kita boleh guna pakai, terapi yang kita boleh guna pakai. Kalau Puan Sabasia ada lagi, mungkin hoarding disorder ni kesesuaiannya boleh guna CBT lah. Cognitive Behaviour Therapy. So, jadi kita sebagai kaunselor kita boleh buat sesi menggunakan CBT untuk bantu klien-klien yang ada hoarding disorder. Alright, kita tengok lagi ada komen-komen yang lebih lanjut. Ni pun ada yang bantu saya jawab ni. Tengok pada environment. Ingat hoarding disorder tidak diwarisi oleh genetik. So maknanya kalau mak dia suka kumpul, anak dia belum tentu lagi. Sebab mungkin anak dia dah tengok semak sangat rumah mak saya ni penuh dengan barang dan baju dia kan. So jadi anak akan mungkin lebih fleksibel dan lebih tersusun kan. Dia tidak diwarisi. Muhammad Naim, kalau mainan kanak-kanak tu dah rosak atau anak still suka main, kalau dibuang nangis, macam mana nak atasi walaupun beli yang baru yang lama pun still suka? Tu anak-anak pula kan. So jadi kalau mainan anak-anak bukanlah penuh satu bilik kan. Jadi macam mungkin macam mana parent manage mainan tu. Memang mungkin dah rosak tapi dia suka lagi. Mungkin dalam keadaan anak yang sedang membesar ni kan, dia orang kata dia ada satu attachment dengan satu benda yang dia suka. Contohnya mainan tu ataupun teddy bear ke apa kan, dah rosak ke, dah koyak kan, dia nak yang tu juga. Kalau belikan baru pun dia tak nak. So jadi apa yang perlu kita buat? Mungkin sebagai ibu bapa perlu sediakan mungkin tempat bilik ke apa. Tapi dalam masa yang sama mungkin kita boleh communicate dengan anak kita. Cakap dengan anak kita, barang ni dah rosak, kenapa nak pakai lagi, kenapa nak guna lagi. Mungkin ayah atau ibu akan belikan yang baru yang lebih cantik, so awak boleh dapat yang ni. Yang ni kita mungkin boleh buang sebab dah rosak. Benda yang dah rosak kita kena buang. So kita orang kata memberi education lah kepada anak kita tentang benda ni, supaya nanti dia meningkat dewasa, dia akan tahu yang walaupun barang tu sentimental value, tetapi apabila sudah rosak ataupun mungkin expired, tamat tarikh, kita perlu buangkan. So jadi bila teringat pasal tamat tarikh ni, kepada ibu-ibu di luar sana kan, during MCO, cuba tengok peti ais. Cuba tengok peti ais kita, entah-entah ada coklat 5 tahun lalu dilangkaui, masih belum buang lagi. Ataupun mungkin ada orang kata barang-barang yang dah expired, tapi kita kata macam sayanglah nak buang ni, mungkin boleh makan lagi nanti. Tengok elok lagi. Contohlah strawberry. Ada yang sebelah sini cakap pergi Cameron Highland 2 tahun lepas, tapi taste strawberry tu dah expired, still simpan. Dia kata sebab elok lagi. Sayang nak buang. Cik Hakim kat sebelah saya kata sayanglah nak buang puan benda ni. So jadi itu pun boleh jadi hoarding, sebab peti ais you akan penuh dengan barang-barang lama yang dah expired. So why not, kalau kita tahu expired date tu mungkin tinggal 3 bulan ke 2 bulan ke untuk barang-barang makanan ni, apa salahnya masakkan barang makanan tu dan sedekahkan kepada jiran. Ataupun kalau barang makanan tu memang contohnya coklat ke apa kan, so mungkin depan rumah kita ada anak-anak tengah main basikal ke apa, anak-anak jiran kan, kita bagikan kepada mereka supaya tidaklah jadi macam ni kan. Sayanglah nak buang mungkin, ataupun nantilah benda ni banyak tapi aku nak makan nanti. So nanti punya nanti dah expired kan, sayang kan. So jadi bagi ke orang So okay, so setakat ni kita dah live berapa lama ni Cik Hakim?
Okay, so dah setengah jam juga saya live. Okay, mungkin kat luar sana tengah makan tengah hari Okay, kita tengok lagi during MCO ni mungkin holding disorder ni baguslah untuk kita lihat ataupun atasi. So jadi tadi saya tengok coping skill pun kita dah bagi. Rawatan pun kita dah bagi Okay. So ada apa-apa lagi soalan tak? Satu kat sini yang apa cakap pasal Shopee. Kan MCO ni orang selalu shopping kat Shopee kan. Alright, so mungkin juga saya boleh buka satu isu lah. During MCO kita selalu pegang handphone ke? Pegang handphone ataupun online, kerja BDR sambil hantar dokumen kau. Shopee punya notification pun masuk, Lazada lah, Zalora lah atau macam-macam lagi kan. So jadi, siapa kat sini yang rasa macam setiap masa nak shopping online? So boleh share lah dengan saya. Mungkin nanti rajin simpan benda-benda yang beli secara online. Tu pun jadi hoarding juga tau. So jadi kenapa kita kata hoarding? Sebabnya benda tu akan menyebabkan kita ada tendensi untuk membeli barang-barang yang kita tak perlu. So barang yang kita tak perlu contohnya apa? Tengok benda ni, murah lah hari ni. So beli. Contoh kat rumah dah ada air fryer, beli lagi air fryer. Kat rumah dah ada oven, beli lagi. Kenapa? Sebab dulu harga 400, sekarang 100.5, beli lagi. Jenama yang sama. So dah jadi hoarding So contoh juga. Tengoklah pula iklan kau pinggan mangkuk ni Corel. Mak saya kata nampaknya mak saya pun tengok. Mak saya kata pinggan mangkuk ni kalau kita beli buat koleksi tak pakai berdosa. Saya pun berfikir untuk benda yang tu. Nasib baik saya tak suka kumpul pinggan mangkuk. Tapi ada orang dia kumpul dia semua pinggan mangkuk tu. Jadi koleksi, simpan dalam almari kaca, tunjuk macam cantik. So why not? Daripada you buat macam tu, better yang lama tu you bagi kat orang. Dan yang baru you beli tu kita guna. Supaya apa barang yang kita beli ada manfaatnya. Hai Puan Huzaimah Arifin, Kak Huz kita panggil dia Kak Huz. Kak Huzaimah, suami saya memang suka kumpul barang-barang lama ni. Hai suami dia supaya mendengar live ni. Okay, kadang-kadang barang tu kejap kadang-kadang barang tu dah bertahun-tahun lama dia tak sentuh. Tapi dia akan simpan di tempat yang sesuai. Cuma mata saya tak suka nak tengok. Masa PKP ni dia mengemas semula barang-barang lama dia. Nampak tak tu kan? Kan sweet kan masa PKP ni. Mungkinlah kita antara pasangan suami isteri. Tanya Kak Uzaimah Kak Hus kita mungkin pasangan suami isteri yang duduk di rumah during PKP ni, mungkin kita tahu macam husband kita ada tendensi untuk simpan barang-barang yang dah 5 tahun pun dia letak kat satu tempat tu tak pakai kan. So jadi kita kemas sama-sama supaya macam dalam masa yang sama eratkan juga hubungan antara suami dan isteri. Dan dalam masa yang sama kita dapat mengelak daripada menjadi seorang yang hoarding disorder. So tahniah pada Puan Huzaimah dan pasangannya. Suami isteri yang orang kata sentiasa sweet. Dari start saya kenal, saya mula masuk kerja So nampaknya kali ni dia tak tunjuk gambar honeymoon dia lah. Sebab setiap tahun selalu dia honeymoon. Ni COVID dia tak boleh bercuti So dia bercuti kat rumah saja. Alright, okay. Ni ada lagi ni soalan ke? Okay, KJ Kun apa punca seseorang itu boleh menghadapi hoarding disorder? Macam saya, buku-buku sekolah menengah pun masih ada simpan. Sebab rasa benda tu penting. Bagaimana nak atasi? Bagaimana nak atasi? Tadi kita dah bagi tahu. Contohlah. Okay, kalau buku ni mungkin tak boleh jadi hoarding disorder sangat lah. Kecuali you simpan buku-buku yang macam tak memberi manfaat. Tapi mana ada buku yang tak beri manfaat kan? Kecuali majalah hiburan lah. Majalah hiburan, kalau you beli hari ni, mungkin esok lusa artis tu dah jadi lain pun. So berita tu dah orang kata dah tak valid. Jadi boleh let go. Tetapi kalau buku ilmu ni benda-benda yang penting you boleh simpan. Dan kalau you tak nak simpan, mungkin you rasa macam dah banyak sangat, bolehlah kita sedekahkan kepada orang yang memerlukan. Contoh buku sekolah menengah kan, sedekahlah dekat perpustakaan sekolah. Okay, kalau macam buku-buku time kat universiti, mungkin masa bekerja kita masih lagi guna. So satu cara mungkin kita boleh scan dan simpan just soft copy. Satu cara lagi ialah mungkin you kata macam buku ni dah banyak sangat dari sekolah menengah sampai you dah umur 40. Jadi buku sangat banyak. Jadi macam mana cara nak atasi tu? Mana yang you dah baca, mungkin you dah boleh orang kata let go lah, bagi kat orang. Tapi kalau you rasa benda tu sangat perlu, simpan dululah. Tapi syaratnya kena susun elok-elok. Kalau mengganggu pasangan kita,
Contoh pasangan kita kata ni bilik ni dah penuh sangat. So jadi buat sesuatu yang boleh reorganisekan buku tu dengan baik. Sehingga menyebabkan gaduh rumah Ha. tangga. Jangan simpan barang sampai jadi gaduh tau. Contohnya almari berebut. Almari berebut suami dengan isteri. Baju isteri je banyak ni. Suami sampai tak ada tempat nak letak baju. So jadi benda tu akan jadi gaduh kan. Jadi kita macam mana cara kita nak atasi tu. Tu paling penting Okay. Soalan lagi tak soalan? So setakat ni kita dah hampir 1 jam juga online. Terima kasih kerana bersama saya hari ni dengan tajuk hoarding disorder yang orang kata tidak asing lagi sebab sekarang dia seperti menjadi satu isu yang hangat diperkatakan. Sebab kita tengok dekat berita kadang-kadang kita zoom in untuk membantu golongan-golongan yang rumah dia penuh dengan barang kan. So sehingga menyebabkan orang kata anak dia tak ada tempat nak tidur. Isteri dia contoh dapur tu dah penuh, nak masak kat mana pun tak tahu dah. So jadi benda-benda macam tu yang tu memang dah kronik yang kena dapatkan rawatan. Dan orang kata kena ada support group lah, kena ada bantuan sebenarnya. So kenapa saya cakap kena ada support group? Sebab kadang-kadang kita tak sedar kita ni hoarding disorder. So tu benda yang paling penting lah, kita tak sedar. Kita dah mengumpul barang tu agak lama sehingga menyebabkan tak ada ruang lagi yang kita boleh isi barang lain. Tapi kita tambah lagi barang Tapi dia beza hoarding dengan collecting. So kalau collecting tu biasa kita akan susun baik-baik dan benda tu tak akanlah banyak sangat sehingga mengganggu ruang dan orang kata buat kita bergaduh dengan pasangan ataupun keluarga kita. Collecting ni satu benda yang kita boleh share dekat orang, kita bangga dengan apa yang kita kumpul. Macam tadi ada YDP Pontian kata kumpul stamp. Sekarang saya tak tahulah di luar sana ada lagi tak orang yang ada hobi kumpul stamp. Sebab saya tahu kumpul stamp ni one time bila stamp tu dah lama kita jual balik dia ada harga tau sebenarnya. So tapi tak tahulah kalau zaman sekarang ni ada lagi tak remaja kat luar sana ataupun anda semua di luar sana yang masih lagi ada hobi kumpul stamp. Sebab hobi kumpul stamp tu saya buat masa saya darjah 6. Okay. Tapi sekarang saya baru tingkatan 5 lah kan. Okay. Alright. Ada soalan lagi tak? Okay, ni Aiman Azhar. Okay, kejap. Yang ni dia, yang atas ni dia kata dia kumpul kereta. Okay, so yang atas sikit sekejap. Saya, Cik Hakim ni ada sebelah. Hai sikit Cik Hakim, boleh hai kat sini. Tolong scrollkan Aiman Azhar. Alright. Okay, banyak soalan kat atas lagi. Tak apa, kita scroll ke atas balik. Sebelum kita tamatkan kan, kita jawab dulu semua soalan Okay. So sekejap kita tengok lagi. Ada lagi tak soalan yang kat luar? Tengah makan apa tu kat luar? Tengah lunch ke? Jangan lupa kena lunch. Jangan skip lunch, nanti gastrik pula. Okay. Ada orang ketawa bila saya cakap pasal jangan skip lunch. Sebab saya pun suka skip lunch. Kadang-kadang terlupa. Hai Dai Azam Al-Kankari. Semalam baru berwhatsapp dengan saya malam-malam. One time nanti kita akan join venture sama-sama Dai Azam. So dia ada soalan kat sini. Puan, kalau kumpul resit apa tu? Kumpul resit hotel ke? Kalau kumpul resit bahaya tak? Adakah itu juga simptomnya? Okay. Untuk kumpul resit pun makin lama dia akan makin banyak dekat satu bag. Mungkin dalam dompet you penuh dengan resit. Benda ni macam hoarding juga. Sebenarnya orang yang kumpul resit ni ada kalanya dia cuma nak orang kata kira balik berapa expenses dia, belanja dia Tetapi kalau dah kumpul resit kerana apa? Sebab yang ni aku beli jenama ni, so nak kumpul resit ni. Sehingga warna resit tu pun dah bertukar. So jadi better kita buangkan lah resit tu. Sorting dan buangkan. Kecuali resit-resit yang perlu untuk kita claim LHDN simpan resit-resit tu. Yang tu penting. Nanti bila nak pergi isi e-filing LHDN, sibuk nak cari resit, dah susah kan. So siapa yang kumpul resit tu dia faham lah macam mana penuhnya. Contoh perempuan kan, handbag dia penuh dengan resit shopping dia. So buat cleansing, buanglah semua resit-resit tu kan, menyemak je kan. Okay, so thank you Dai Azam hari ni bersama dengan saya, artis kita. Dia selalu keluar TV3 Wanita Hari Ni kan. Nanti sekali-sekala kita ajak dia live dengan SUK Johor insyaAllah. Dah lama plan daripada tahun lepas ni, tak jadi-jadi Okay, nanti kita akan cuba Dai Azam. Alright.
Receipt untuk LHDN simpan dia. Nampak lecturer saya dah ingatkan. Puan Sabasia pun ingatkan. Receipt untuk LHDN. Nur Ashikin, receipt boleh claim LHDN. Semua ingat receipt boleh claim LHDN. Receipt yang kena buang tu macam receipt groceries ke apa tu buang lah. Receipt beli tudung. Yang tak boleh claim LHDN tu buang lah. Saya ada seorang kawan ni. Kita perempuan ni suka beli tudung ikut jenama kan. Jadi dia suka simpan tagging tudung tu. So simpan. Dia kata okay ni aku beli daripada Ariani. Yang ni aku beli daripada Dark Scarf apa semua kan. Dia simpan. So dia kata apa? Benda ni kenangan. Yang ni beli tudung RM200. Yang ni RM160. Ni gaji pertama aku. Yang ni tudung pertama daripada boyfriend bagi. Dia kata simpan semua receipt tu. Yang tu janganlah macam tu kan. Yang untuk claim LHDN kita kena simpan. Okay. So ada lagi tak soalan? Sebab saya rasa macam lagi 5 minit saya akan akhiri saya punya live hari ni. Tajuk hoarding disorder ni sangat sinonim dengan kita sebab setiap orang ada simptom hoarding disorder. Tetapi macam mana cara kita nak mengawalnya? Sebab tu kita kena tengok dari aspek personality, dari aspek sejarah keluarga kita, macam mana kita dididik daripada kecil untuk arrangekan barang-barang kita sehingga kita orang kata dapat menyusun dengan baik dan tidak menyimpan barang-barang yang tidak diperlukan. Seterusnya peristiwa hidup pun sebenarnya. Peristiwa hidup tu maksudnya macam tadi saya cakap lah. Penafras, simpan gambar daripada start bercinta sampailah putus pun simpan lagi sampai dalam bentuk barang. orang kata orang kata dah lama sangat tak move on. Contohnya barang yang orang tu bagi kan daripada dulu sampai sekarang dia simpan. Termasuk receipt tengok wayang. Ada siapa-siapa tak kat luar sana yang dia pergi dating, dia simpan semua receipt ataupun orang kata tiket tengok wayang dengan boyfriend dia. Saya tahu mesti ada yang buat kan. So tak perlulah kan. Benda macam tu kita kena buang je lah. Okay, ada soalan lagi tak? Okay. Kesan gangguan hoarding ni mungkin kita boleh tengok daripada aspek keselamatan juga. Yang pertama tadi saya dah huraikan apa? Kesan dia, satu, konflik keluarga akan datangkan gaduh sebab ruang dah tak ada, akan datangkan orang kata perbalahan antara keluarga, antara pasangan, suami dan isteri. Satu lagi, kalau dah penuh sangat, kita jalan kat rumah tu, kita akan cenderung untuk cedera. Contohnya jatuh ke apa. Kalau tidak kita, mungkin kita punya mata awas lagi lah. Kita orang dewasa, anak-anak kita macam mana? Dengan barang yang kita timbunkan dan susunan pun dah tak cantik. So jadi, kena clearkan juga. Sebab orang kata kadang-kadang bila tercedera macam tu, contohlah rumah 2 tingkat kan, barang dekat atas pun dah penuh. Nak lalu pun tak boleh. Ada orang kat tangga pun dia letak barang juga. So jadi itu susah juga. Satu lagi kalau kebakaran macam mana. Sebab bila barang tu banyak, kebakaran ni kalau berlaku, kita tak naklah berlaku kebakaran tapi kalau berlaku, api tu lagi cepat marak kan sebab barang banyak. So jadi itu pun penting. Satu lagi, prestasi kerja mungkin akan menurun juga. Sebab apa? Bila kita kerja penat kan, kalau kita balik kat rumah, kita nak satu suasana yang kondusif untuk kita dan pasangan juga anak-anak. Jika balik rumah melangkah, nak masuk rumah pun sempit, penuh perabot-perabot lama, penuh malap frame, lepas tu malap, gelap, penuh barang. So jadi apa akan jadi pada emosi kita? Mungkin kita akan anxiety, mungkin kita akan rasa sangat stres, dan mungkin juga kita akan rasa macam tak ada ruang untuk kita berehat. Okay. Seterusnya ada yang kata akan mendatangkan kesepian ataupun pengasingan sosial. Kenapa? Sebab mungkin akan timbul rasa macam rendah diri. Sebab fokusnya kepada benda yang kita kumpul tu. So jadi kalau tak percaya cakap saya, cubalah clearkan barang-barang yang you tak guna, yang you tak pakai lagi. Sebab orang kata benda tu akan mendatangkan kelegaan. Lagi lega bila kita bagi barang tu dekat orang lain sebenarnya. Contohnya orang kita sayang, kawan-kawan kita. Contoh bagi kita handbag tu kita dah tak pakai, kita bagi kat orang. Bagi orang tu pula, dia beli handbag mungkin 2 tahun sekali je. Bila kita hadiahkan, macam mana gembiranya orang tu. Dan mungkin akan ada balasan doa pada kita kan. Murah rezeki, apa semua tu kan baik kan kat situ. Alright, okay. So ada lagi yang cakap kat sini, Nur Azrina Zahari, memang stres dia kata. So memanglah kalau banyak barang sangat memang stres. Cuba kita kurangkan barang kita tu, mesti agak tidak stres. Okay, ada lagi tak? Okay. Ada Azam. Okay, lagi sekali artis kita bersuara ni, Dai Azam Al-Kankari. Hai Dai Azam.
Siapa kat sini peminat Dai Azam boleh like Facebook dia Azam Al-Kankari. So ni Dai Azam. Okay, so dia kata tapi puan, kita penceramah ni banyak orang bagi hadiah. Kadang-kadang tu sayang sebab kenangan. Dah susun pun masih tak muat. Ada cadangan. Sayang nak buang. Okay. Hadiah kat kami. Hadiah. Dai Azam ada salam daripada Cik Amirul Hakim kat sebelah ni. Dia kata kalau macam sayang sangat tu nak buang ke apa, mungkin boleh hadiahkan pada dia, dia kata. Ingat lagi tak hari tu share kata bagi apa, kain plekat. Mungkin Cik Hakim boleh high sikit kan dekat Dai Azam. Cik Hakim dekat tepi ni Okay, so kita selalu bincangkan kan. Okay, jadi sebenarnya sama juga situasi dengan saya Dai Azam. Bila kita berceramah dekat luar, kan orang akan ada bagi cenderahati lah, something like macam tumbler, ataupun macam piala yang kecil tu lah, pen lah, apalah semua kan. So jadi sebelum saya buat live ni sebenarnya, saya berkesempatan untuk, saya ada satu almari yang memang barang tu saya simpan semua kat situ. Dan semua tu cenderahati yang saya dapat masa saya bagi ceramah tau. Jadi sama macam Dai Azam lah kan. Jadi saya pun ambil keputusan untuk, sebab macam contoh tumbler apa semua, saya jenis orang yang tak suka pakai mark ke tumbler yang ada tulis macam jabatan-jabatan apa tu tau. So jadi saya simpan dalam satu kotak dan saya dah labeling, tinggal nak hantar bagi dekat orang yang nak lah. Contohnya yang ada anak-anak kecil kan, dia suka tumbler tu untuk bawa pergi sekolah kan, isi air apa semua. Jadi Dai Azam walaupun sayang kita kena lepaskan kan, betul tak? Hadiah yang paling bermakna adalah hadiahkan barang yang kita sayang kepada orang lain. Betul tak? Yang lebih memerlukan. Okey, kita ada Ibnu Yusuf. Ibnu Yusuf ni daripada Jabatan Agama Islam Johor, Ustaz Fakhur Razi kan. Hai Ustaz, sahabat saya, antara ahli pakar yang kita rujuk lah. Pakar yang saya rujuk sekiranya saya ada masalah-masalah kaunseling yang berkaitan dengan rumah tangga. Ni pakar rumah tangga dekat sini Beli dan kumpul barang adakah jadi terapi stres bagi beli dan kumpul barang adakah jadi terapi stres bagi yang terlibat tapi mendatangkan stres pada orang lain? Yes, yang tu saya faham Ustaz Fakhur Razi ataupun Ibnu Yusuf. Mungkin dia nak cakap macam ni. Kita beli barang untuk release stres kita, tapi kita mendatangkan stres pada orang lain. Macam ni lah kan Ustaz. Isteri suka beli handbag, dia beli banyak-banyak tapi pakai duit Ustaz, betul? Mendatangkan stres kepada pasangan suami, betul? So jadi itu pun antaranya jugalah. Lagi-lagi macam bila kita tahu memang pasangan kita ada hobi yang macam tu, so macam mana kita nak bagi dia celik akal kan? Macam mana kita nak bagi dia rasa bertanggungjawab tentang apa yang dia beri. So saya mungkin boleh sharekan, ada sahabat saya yang beri orang kata tips lah. Apabila satu barang nak masuk kat rumah kita, pastikan ada satu barang juga keluar. Contohnya, beli baju baru, baju yang lama ni bagilah kat adik ke, bagi dekat kawan ke, bagi kat jiran. So tu benda yang akan menyebabkan orang kata tak bertimbun lah barang tu kat rumah kita. Tapi kadang ada yang cakap, tapi sayang ni handbag ni boleh pakai lagi. So apabila kita ada rasa sayang tu, yang kita akan jadi susah nak buang benda tu. Ni Puan Bek Jin kata cenderamata yang dapat tu boleh bagi sebagai hadiah kuis kepada peserta masa ceramah. Idea yang bernas kan, kita bawa balik, kita bagi dekat ceramah yang tempat lain. Mungkin boleh lah. So jadi nanti kena orang kata kena share dengan orang setiap barang yang kita ada ni. Kadang-kadang macam sayang sangat nak buang tapi biasanya lah kan, kalau cerita pasal pengumpulan barang, koleksi ke apa ni, nampaknya perempuan ni lebih banyak ke arah wanita lah. Wanita lebih banyak untuk benda-benda macam ni. Sebab tu kadang-kadang peti ais dia pun penuh, tapi masaknya tak juga kan. Dia kumpul je lah barang dia beli contohnya kan. Okay. So ni ada lagi ni, Puan Sabasiah. Unikkan minat masing-masing. Bila saya punya lecturer masuk ni kan, Puan Sabasiah terasa rindu pula nak berzumba dengan Puan Sabasiah so pakar zumba kita ni kan. So kehidupan sihat. Okay, Puan Siti Azura, boleh simpan untuk kenangan asalkan kemas elok-elok dalam almari. Kalau semak-semak harus buang atau disedekahkan. Saya pun mengamalkan beli baju baru, baju lama yang lebih 2 tahun tak pakai, dikeluarkan. Wah, so tu idea yang bernas. Tahniah kepada Puan Azura. Kalau anda semua tahu, Puan Azura ni adalah lecturer saya juga. Puan Azura, Puan Sabasiah, pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia. Terima kasih kerana mengikuti saya. Saya banyak belajar daripada mereka lah.
So jadi Puan Azura, Puan Sabasiah ni antara lecturer-lecturer wanita yang sentiasa bergaya, sentiasa menjaga kesihatannya, dan juga orang kata sempat juga memberikan hadiah baju kat saya kan. Jadi Puan Azura bagi saya satu hadiah baju, saya kena sedekahkan satu baju tu kat luar lah. Macam tu kan. Okey. Kalau kumpul lemak je ni tu Puan. Nampaknya kat sini ada Tuan Syazlan dia mengusik kita punya lecturer. Okey, kejap izinkan saya minum. Mana tadi dia cakap atas sikit. Ada yang mengusik Puan Sabasiah. Kalau kumpul lemak macam mana Puan? So Tuan Syazlan kita. Mungkin dari Puan Sabasiah, Tuan Syazlan akan orang kata live petang ni jam 3 petang. So Puan boleh balas balik kat dia nanti sebab dia tengah mengusik Puan sekarang ni. Okey, banyak lagi soalan di sini alright. Sayang nak lepaskan barang sebab masih boleh guna. Cuma reframe pelepasan barang itu sebagai sedekah. Betul. Yes, saya sokong congratulations Puan Lau Pek Jin kita. Maknanya kita berikan sebagai sedekah lah. Jadi bila kita tukarkan ataupun divertkan pemikiran kita, barang tu kita bagi sebagai sedekah. So kita akan rasa apa? Kita akan dapat balasan kan? Balasannya mungkin daripada kebaikan lain lah. Kalau dalam Islam kita kata dapat balasan pahala Okey, Nur Izzuan Nur Rahman, wife saya suka kumpul bunga telur. Tiap kali kenduri kahwin mesti ambil and simpan. Tapi dekat rumah dah berlonggok banyak bunga telur. Okey, yang ni pun okey juga, tapi kita boleh orang kata recycle kan, guna balik. Contohlah kalau macam dah kumpul banyak-banyak bunga telur tu, dia ada banyak bentuk kan. So jadi kadang-kadang kalau tak jaga dengan baik, dia akan penuh habuk kan. Jadi better buang. Tapi kalau tak nak buang pun, apa kata bila ada orang kata sahabat-sahabat ataupun saudara mara yang buat kenduri kan, recycle, sedekah balik. Tapi jangan sedekah bunganya je, letak sekali telur kan. So jadi boleh dia bagi kepada tetamu jemputan tu. Tu idea saya Bagus dia tanya bagi pihak isteri dia, padahal dia yang semak dengan apa yang isteri dia buat tu Okey. Jawapan kepada kumpul lemak tadi, kena potong kasih buang ya Tuan Syazlan. Mungkin boleh bersenam bersama Puan Sabasiah. Puan Sabasiah tak nak buat live senaman ke? Mungkin kita boleh suruh student master SUK Johor ikut. So dah lama tak tengok dia orang ni kan bersenam bersama Puan Sabasiah Alright. Okay, thank you Puan Fiza. Congratulations for today sharing. Sebenarnya ni sharing saya bukan menunjukkan saya pakar pun dalam bidang ni, tapi saya cuba keutarakan isu-isu yang sekarang ni agak orang kata trending, agak orang kata boleh digunakan infonya ataupun tipsnya kepada anda semua lah di luar sana. Akan ada lagi topik-topik yang kita akan bincangkan lagi nanti. Terima kasih hari ni kepada semua yang tengok saya secara live. Okay, sebab hari ni mungkin dah dekat pukul 1 lebih, saya rasa macam dengar perut saya dah bunyi-bunyi tapi hari ni saya bangga lah kerana ramai yang dapat bersama saya, terutamanya sahabat-sahabat kaunselor, sahabat-sahabat pegawai psikologi, pensyarah-pensyarah UM, Dr. Asfalaila daripada UTHM. Okay, alamak, Puan Sabasiah kata boleh live aerobic with you all. Okay, Puan Sabasiah, nanti saya akan minta Tuan Syazlan yang arrangekan dengan student master sebab dia nak potong lemak tadi kan. Okey, Muhammad Haziq, kawan saya Syazrin Saparati suka simpan stokin dalam laci. Okey. Hai Syazrin, mana kamu? Dah live ke? BDR di rumah tu tak tengok saya ke? Okey, saya selalu jumpa stokin dia dan saya buang dekat tong sampah. Kan? Okey, jadi faham-faham lah Alright. Okey. Thank you dan tahniah atas perkongsian ilmu. Semoga tim kaunseling akan terus berjaya. Terima kasih Puan Huzaimah. Okey, mungkin kalau ada apa-apa soalan lagi boleh PM tepi, boleh WhatsApp saya. Jadi anda di luar sana, kita cuba ketengahkan isu-isu kesihatan mental supaya di luar sana stigma-stigma berkaitan kesihatan mental dapat dibuang. Apa saja yang kita lalui, OCD ke ataupun macam hoarding disorder ke, perlu dapatkan rawatan kaunselor, psikiatris, dan juga cuba tengok diri kita, apa yang tak kena dengan diri kita dan cuba ubah. Sebab kesihatan mental bukan untuk dipendam, untuk disimpan seorang-seorang, tetapi apa saja pun yang kita lalui, kita kena share dengan orang lain lah untuk dapatkan rawatan.
Ada yang cakap sorry nak tulis macam-macam. Okay, apa tu? Okay, macam tu apa. Okay, you all pun boleh sembang-sembang dalam tu. So tak apa, lepas ni mungkin kita akan ada slot lagi. Petang ni jam 3 petang. Tajuk yang lagi deep lagi, berkaitan dengan depression, a silent killer during MCO. Depression, ada yang depression tak di luar sana? Okay, untuk hoarding disorder ni, sekiranya anda ingin mendapatkan info terkini ataupun ingin mendapatkan rawatan ataupun pandangan daripada kaunselor-kaunselor anda, kaunselor SK Johor sedia membantu. Kita ada Tuan Amirul Hakim, Puan Hanum dan saya sendiri, Puan Nur Zamfiza Kamrul Zaman. Dan juga kita ada 25 kaunselor pelatih daripada UM yang sedang mengikuti sarjana sains counselling dan bakal bergelar kaunselor berdaftar tidak lama lagi lah, mungkin dalam bulan 8 insyaAllah. Kita akan cuba highlightkan di SUK Johor. Kita akan ada satu tim pegawai psikologi dan kaunselor berdaftar yang akan membantu anda semua, khususnya kepada penjawat awam Johor dan juga masyarakat Johor dan juga di luar sana. Terima kasih kepada sahabat pegawai psikologi yang hari ini bersama saya untuk memeriahkan live saya hari ini. Izinkan saya berundur diri dahulu. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesalahan sepanjang kita live. Anything boleh PM tepi. Dan insyaAllah sekali lagi sebagai kaunselor anda hari ini, jangan malu, jangan segan untuk jumpa kami. Jaga diri during MCO. Kemas-kemaskan rumah anda supaya tak jadi hoarding disorder. Sekian saja, anda bahagia, kami gembira, kami sedia membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.